Assalamualaikum semua. Kembali bersama saya Cikgu Farisha. Okey, hari ini kita akan ulang kaji balik tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, topik hari ini ialah 4.25 iaitu menguji atur cara dan membaiki ralat. Objektif kita pada hari ini adalah pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat 4 perkara iaitu menyatakan semula 3 jenis kategori ralat, yang kedua mengenal pasti ralat sintek, yang ketiga mengenal pasti ralat masa larian dan yang keempat adalah mengenal pasti ralat logik. Okey, jom kita tengok 3 perkara yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi ralat, kategori ralat dan punca ralat. Apakah yang dimaksudkan dengan ralat? Ralat adalah kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan sesuatu atur cara atau statement kod. Ralat pengaturcaraan dinamakan perpijat atau bug. Proses menjejaki ralat ini disebut sebagai nyah perpijat atau debugging. Okey, kita akan tengok 3 kategori ralat. Yang pertama adalah ralat sintek atau dikenali sebagai syntax error. Yang kedua adalah ralat masa larian atau dikenali sebagai runtime error dan akhir sekali adalah ralat logik atau logic error. Okey, setiap ralat ni saya akan bagikan contoh-contoh yang sesuai bagi memudahkan awak lebih faham. Okey, jom kita tengok sesama. Ralat pertama iaitu ralat sintek atau dikenali syntax error. Okey, ralat sintek ni biasa berlaku disebabkan oleh kecuaian pengaturcara semasa menaik kod arahan. Okey, di sini saya senaraikan 4 punca berlakunya ralat sintek. Antaranya adalah kesalahan mengeja kata kunci. Kedua, kesalahan atau tertinggal tanda-tanda seperti tanda kurung, tanda titik bertindih, tanda petik dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesalahan menggunakan sintek bahasa pengaturcaraan. Dan yang terakhir adalah kesalahan menggunakan indeks. Okey, jom kita tengok kesalahan pertama bagi syntax error iaitu kesalahan mengeja kata kunci. Berdasarkan aturcara ni, kita dapat kenapasi 2 kesalahan iaitu pada baris keempat iaitu integer. Sepatutnya kita tulis int bukan eja satu persatu iaitu integer. Okey, kesalahan kedua adalah baris kelima iaitu flt. Sepatutnya kita kena tulis float, float. Itu yang ejaan sebenarnya. Okey, ini adalah contoh kesalahan bagi mengeja kata kunci. Okey, kita akan tengok kesalahan kedua bagi syntax error iaitu kesalahan atau tertinggal tanda-tanda seperti tanda kurung, tanda titik bertindih, tanda petik dan lain-lain. Okey. Berdasarkan aturcara ni, kita dapat tengok dan dapat kenapasi ada 2 kesalahan pada baris keempat. Iaitu panjang sama dengan float. Input, buka kurungan, tanda petik, /n, masukkan panjang, titik bertindih, tutup kurungan dan tutup kurungan. Okey, kesalahan pertama dia lupa untuk buka satu kurungan sebelum input. Kesalahan kedua adalah dia lupa untuk tutup tanda petik yang meminta, di mana masukkan panjang merupakan output yang akan dipaparkan yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai bagi mengira luas atau perimeter sebuah padang bola. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan menggunakan sintek bahasa pengaturcaraan. Okey, kat sini kita dapat lihat kesalahan yang berlaku bahagian print F, di mana kat situ ada tertambah huruf F yang menyebabkan proses ini tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, untuk membaiki ralat tu kita perlu buang F tersebut, maka proses itu dapat dijalankan dengan baik. Okey, kesalahan terakhir bagi syntax error adalah kesalahan menggunakan indeks. Okey, berdasarkan contoh tersebut kita dapat lihat bahawa kedudukan print tidak seragam, di mana kedudukan print bagi lulus lebih ke kanan, manakala kedudukan print bagi anda layak lebih ke kiri. Jadi, kita perlu seragamkan atau selarikan kedua-dua print supaya output dapat dipaparkan. Okey, jom kita tengok ralat kedua iaitu ralat masa larian atau dikenali sebagai runtime error. Okey, biasanya ralat masa larian ni berlaku disebabkan oleh
pelaksanaan kod arahan terhenti secara tiba-tiba dan mesej ralat akan dipaparkan. Punca berlakunya ralat masa ni kita dapat tengok dalam 4 kesalahan, iaitu pertama, kesalahan memberi atau tidak memberi jenis data kepada pemboleh ubah. Yang kedua, kesalahan menggunakan pemboleh ubah atau pemalai yang tidak wujud. Ketiga, kesalahan melakukan pembahagian sifar. Keempat adalah kesalahan menggunakan operator matematik dan operator logik pada pemboleh ubah yang berjenis data string. Okey, kesalahan pertama adalah kesalahan memberi atau tidak memberikan jenis data kepada pemboleh ubah. Okey, berdasarkan atur cara ni kita dapat kena pasti dua kesalahan, iaitu pada baris kelima, panjang sama dengan string. String digunakan untuk kita masukkan karakter, tapi atur cara ni kita bangunkan untuk mengira luas dan perimeter. Maka string tidak sesuai digunakan, jadi kita kena ubah antara integer ataupun float. Okey, kesalahan kedua adalah pada baris ke-6, iaitu lebar sama dengan kurungan input. Maksudnya kat sini dia tidak memberi jenis data kepada pemboleh ubah tu. Jadi kat sini dia terlupa. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena tambah antara string ataupun float untuk jadikan sebagai jenis data kepada pemboleh ubah. Kesalahan kedua adalah kesalahan menggunakan pemboleh ubah atau pemalai yang tidak wujud. Okey, berdasarkan atur cara ni kita dapat kena pasti satu kesalahan di mana atur cara ni dia menggunakan pemalai yang tidak wujud, iaitu pada bahagian luas sama dengan panjang kali tinggi, sedangkan tinggi kita tidak gunakan dalam pengiraan luas. Patutnya formula untuk luas adalah panjang kali dengan lebar. Tinggi merupakan pemalai yang tidak wujud dalam atur cara ni. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan melakukan pembahagian sifar. Okay, contohnya nombor 1 sama dengan 6, nombor 2 sama dengan 0. Jawapan nombor 1 dibahagikan nombor 2. Apabila kita gantikan nilai dalam pengiraan bagi jawapan tersebut, jadinya jawapan sama dengan 6 dibahagikan 0. Jadi memang tidak boleh kerana dia merupakan pembahagian sifar bagi sesuatu atur cara. Okey, kesalahan terakhir untuk ralat masa rarian adalah kesalahan menggunakan operator matematik dan operator logik pada pemboleh ubah yang berjenis data stream. Okey, kita tengok atur cara, contoh atur cara itu markah sama dengan 67. Print markah anda ialah tambah markah. Okey, markah anda ialah jenis data string, manakala markah adalah jenis data integer. Jadi dia tak boleh sekalikan antara string dengan integer. Jadi pembetulannya kita perlu tambah string di bahagian depan markah. Contoh pembetulan telah diberikan, markah sama dengan 67, print markah anda ialah tambah string markah. Okey, itu adalah pembetulan bagi ralat masa larian. Ralat terakhir yang kita akan pelajari pada hari ini adalah ralat logik atau dikenali sebagai logic error. Ralat logik melakukan suatu tindakan yang tidak dijangka ataupun memberi output yang tidak sepatutnya. Atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan atau tanpa memaparkan mesej ralat. Seterusnya kita tengok punca berlakunya ralat logik dalam 3 situasi yang berbeza, iaitu pertama, kesalahan membuat pengiraan, kedua, kesalahan ungkapan Boolean, yang ketiga adalah kesalahan menggunakan operator. Okey, kesalahan pertama dalam ralat logik adalah kesalahan membuat pengiraan. Okey, pengiraan ni kita dapat tengok di sini. Okey, soalan minta untuk kita kira nilai bagi 20 tambah 15 sama dengan 45 adalah nilai input yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi, paparan akan keluar salah kerana jawapan ialah 35. Maksudnya kesalahan kita sebagai pengguna yang memasukkan input dalam atur cara tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kesalahan kedua bagi ralat logik, itu kesalahan ungkapan Boolean. Okey, berdasarkan atur cara ni kita dapat kena pasti kesalahan yang berlaku pada baris nombor 5, itu if jawapan lebih besar sama dengan jumlah. Okey, dalam atur cara ni kita nak semak sama ada jawapan kita dengan jawapan yang diberikan komputer adalah betul atau salah. Okey, jika kita masukkan jawapan kita adalah 10,
sama dengan jawapan komputer adalah 10, maka paparan tu akan keluar salah. Jawapan ialah jumlah. Jumlah itu adalah jumlah yang dipaparkan oleh komputer. Jadi macam mana kita nak ubah atau cara tu jadi betul? Caranya ialah if jawapan sama dengan bermaksud sama dengan adalah jawapan yang diberikan oleh kita adalah sama dengan jawapan yang dikira oleh komputer. Okey, bila jawapan sama, dia akan paparkan betul. Jika jawapan yang kita berikan tidak sama dengan jumlah yang dikira oleh komputer, dia akan paparkan salah. Jumlah ialah jumlah yang betul. Okey, kita tengok kesalahan terakhir bagi ralat logik, iaitu kesalahan menggunakan operator. Okey, berdasarkan atur syara ni, dapat kita kenal pasti satu kesalahan ralat, iaitu pada line ke-9, formula bagi parameter. Okey, formula untuk bagi parameter yang sebenar adalah panjang ditambah dengan lebar darab dengan 2, tapi atur syara itu memaparkan panjang darab dengan lebar. Kesalahan kat situ adalah operator bagi darab. Sepatutnya kita kena ubah kepada tambah. Okey, akhir sekali adalah rumusan. Okey, rumusan ni apa yang kita pelajari pada hari ini, di mana pelajar dapat menyatakan semula 3 jenis kategori ralat, dapat mengenal pasti ralat sintek, dapat mengenal pasti ralat masa rarian, dan akhir sekali pelajar dapat mengenal pasti ralat logik. Okey, saya harapkan video ini dapat membantu pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam setiap jenis ralat tersebut. Okey, jadi saya akhiri video ini dengan satu latihan yang menggunakan Google Form, di mana dalam Google Form tu kita akan ada 5 soalan. Okey, pelajar diminta untuk menjawab 5 soalan dan hantar dan submit Google Form tu. Jadi saya akan tengoklah siapa yang jawab dengan betul dan tidak. Nanti kita akan bincangkan balik untuk kelas seterusnya, dan kelas seterusnya juga saya akan bagi contoh soalan yang berkaitan dengan ralat-ralat ini untuk saya kena pasti sama ada awak ni dah faham ataupun belum tentang topik ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.